against or be a party to. And it runs counter to the very grain of civility and being a gentleman or jinsu. Ya, kita akan gunakan lambang PAS lah. Apa nak takut? Orang cakap undi lari, mungkin larilah. So kita akan lawan secara survival. First, the rocket letter authorization. Second, the letter of authorization by PAS to use the PAS symbol. Yang pertama sekali, kami ingin tahu apa pendirian Majlis Presiden VR terkini dalam isu kalimah Allah. Tolong nyatakan dengan segera. Yang kedua, kami juga ingin tahu apa hukum dalam Islam jika kami membantu DAP dalam PRU nanti. So, yang ketiga, sehingga kini Lee Kuan Eng serta Kapal Singh dan juga Anwar masih berdegil dalam isu kalimah Allah, maka kami menuntut mereka segera memohon maaf kepada PAS serta umat Islam di seluruh Malaysia. Takbir! Takbir! The DAP stand on hudud and Islamic law remains intact. I appreciate and thank the past leadership for having volunteered to allow us to use their symbol. However, that was not based on any condition. There is more than one. More than one. There is more than one advertisement. Is one. Tentang isu PAS membenarkan DAP menggunakan lambangnya, inilah satu perkara baru, satu lonjakan paradigma yang cukup berani daripada pucuk pimpinan PAS, dan mungkin pucuk pimpinan PAS membenarkannya, tetapi saya rasa akar umbi PAS mungkin tidak membenarkannya. Ini menunjukkan bahawa keliberalan PAS ini terselah hingga membenarkan orang-orang yang menentang Islam secara terang-terangan menggunakan PAS dan menggunakan lambang PAS bagi tujuan politik mereka. Jika perkara ini berlaku, maka ukar umbir PAS harus memikirkan apakah yang harus diambil tindakan terhadap pucuk pimpinan apabila ada pemilihan akan datang. Isu-isu seperti ini adalah isu-isu yang kronik yang harus diperbincangkan oleh akar umbir PAS apabila ada pemilihan. Akar umbir PAS tidak boleh membiarkan PAS menjadi satu parti elitis di kalangan orang-orang tertentu. Walhal sejak penubuhan PAS ia adalah untuk menegakkan Islam, daulah Islamiah dan hukum Allah. Jika perkara ini tidak diketengahkan, tidak dikembalikan kepada landasan asal, saya merasa bahawa PAS akan tersasar daripada perjuangan asal dan sudah tentu ia sudah tidak lagi popular di kalangan umat Islam. Keputusan PAS yang akhirnya menunjukkan betapa mereka telah meninggalkan sama sekali asas dan prinsip perjuangan Islam apabila mereka mula subscribe kepada pemikiran dan pendirian Machiavellian politics, the ends justify the means, yang telah mereka tonjolkan melalui keputusan mereka mengizinkan lambang parti mereka yang diistilahkan bulan. Saya cenderung mengatakan bukan hanya bulan, bola pimpong, kerana lambang yang kononnya mewakili parti Islam diizinkan oleh diizinkan kepada parti yang kita kenali sekian lama, yang amat chauvinis perkauman, tidak lain tidak bukan DAP, yang kita telah pun putuskan dalam konteks ilmu Islam mereka itu bukan kafir zimmi tapi kafir harbi. Ini menunjukkan betapa malangnya segala pendukung PAS telah dan melihat betapa jelas pendirian PAS sekarang ini bukan lagi soal kepentingan Islam, tetapi soal memenangkan sekutu-sekutu mereka, tidak kira dengan apa cara, walaupun sampai ke tahap mengizinkan logo parti yang konon melambangkan parti Islam dipakai oleh sebuah parti yang amat chauvinis, anti Melayu dan anti Islam. Saya ingin menggesa kepada orang-orang di sana supaya menolak parti orang-orang DAP menggunakan lambang PAS atas kepentingan politik. Kita tidak boleh menjual maruah serta menjual kepercayaan kita kerana semata-mata kerana untuk memberikan jalan dan haluan
kepada orang yang membenci Islam secara terang-terangan, menolak daulah Islamiah dan juga hukum hudud secara terang. Jadi jika kita orang yang bertanggungjawab untuk memastikan Islam itu tetap kukuh dan dihormati, maka kita mesti ada pegangan dan prinsip. Maka prinsip ini hendaklah dilaksanakan melalui kekuatan akar umbi yang ada. Bagi akar umbi PAS, saya menyuruh agar mereka menolak sesiapa saja daripada DAP untuk menggunakan lambang PAS. Jangan menjual kedaulatan Islam semata-mata untuk kepentingan politik. Dan kerana apabila kita nanti ke liang lahat, akan ditanya oleh Allah apakah yang telah kita lakukan untuk mempertahankan Islam, dan banyak persoalan yang kita tak dapat jawab nanti. Jadi saya menyeru kepada orang-orang di luar di sana untuk menolak calon-calon yang menggunakan lambang PAS daripada DAP yang terang-terang menjadi musuh Islam. Namun saya secara peribadi tidak begitu terkejut kerana sekiranya isu yang lebih besar seperti kalimah Allah, mereka tergamak gadai soal prinsip pendekatan Islam, mereka sanggup gadai dalam soal tahaluf siasi yang mereka katakan berkompromi dengan DAP, apatah lagi soal lambang parti. Ini telah sekali lagi melengkapkan proses pembuktian bahawa PAS tidak layak lagi membawa title sebagai sebuah parti Islam. Kerana atas segala tindak laku, mereka bukan sebuah parti Islam tetapi parti yang hanya menggunakan Islam sebagai alat politik murahan. Justru dengan itu selayaknya lah kata-kata yang mengatakan PAS ini bukan lagi parti Islam tapi sebenarnya parti ajaran sesat. Terima kasih. Saya seorang mufti, takkanlah saya nak bohong. Cuma saya tak mau sebut nama orang je lah. Jadi saya tak bohong. Dia nak tuduh saya bohong tu dia masalah kan. Yang penting dia seorang Islam atau tidak, berjuang atas nama Islam atau tidak. Kenapa nak dia padukan yang atas nama orang Islam, tak mau. Kenapa nak bersekongkol dengan lain setuju. Jadi saya tak kira lah. Kalau kata khianat, apa yang saya khianat? Patutnya kalau mereka berilmu pegang pada ajaran Al-Quran, maknanya dia tak sewajarnya bekerjasama dengan DAP. DAP ni kapiak yang larang, cuma Tuhan tak sebut DAP dia, tapi perangai tu. Kerana hudud adalah satu undang-undang yang tidak boleh diterima oleh semua rakyat dalam negara. Undang-undang hudud bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Bahawa DAP tidak akan dalam mana-mana situasi untuk menyokong PAS untuk mengadakan hudud dalam negara. Bukannya hanya sekadar anti pelaksanaan hudud. Saya pun tahu nak melaksanakan hudud ni bukan senang. Saya pun terlatih juga serba sedikit dalam bidang perundangan. Saya pun tahu aspek-aspek prosedural di dalam pelaksanaan undang-undang itu tidak senang, tidak mudah. Saya tahu, ramai orang tahu, pengamal undang-undang semua tahu. Tapi tuan-tuan, hanya kerana aspek prosedural di dalam perundangan itu tidak dapat dilaksanakan, walaupun kita tahu ia tak dapat, mungkin susah untuk dilaksanakan, tetapi kamu tidak ada hak untuk menentang perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesannya dia akan memberikan dampak yang cukup kuat kepada PAS secara keseluruhan. Dia telah mengubah satu corak kepartian ataupun politik, landscape politik dalam PAS, dan ia akan menampakkan satu corak yang agak negatif dalam perjuangan PAS. Jika perkara ini tidak dibendung oleh akar umbi, maka pucuk pimpinan PAS boleh melakukan apa saja tanpa merujuk kepada kehendak
kehendak akar umbi, apa saja demi kepentingan politik, dan ini harus dihentikan jika mahu melihat PAS itu menjadi salah satu parti alternatif Islam di dalam negara ini. Jika tidak dikembalikan melantan asal, lambat laun saya rasa PAS akan pupus dan akan menjadi parti yang agak lemah. Cara melemahkan parti PAS ini pelbagai cara. Salah satu caranya adalah apabila DAP memakai lambang PAS, itu telah menunjukkan kelemahan daripada pegangan prinsip PAS. Okey, jika mereka kata kenapa tidak jika mereka ini bersama kita demi menentang kezaliman, tetapi kita harus tengok orang yang nak menggunakan PAS ini siapa, profil dia bagaimana, dia ini datang dari bagaimana, parti asalnya dari mana. Jadi bila kita selidiki profilkan orang yang ingin menggunakan lambang PAS ini, maka kita dapati bahawa dia ini menentang Islam, daulah Islamnya, mempromosikan sekularisme, mempromosikan penggunaan kalimah Allah kepada semua orang bukan Islam, dan tidak menghormati ayat-ayat Al-Quran, memasuki masjid tanpa menutup aurat. Jadi banyak perkara yang dilakukan oleh mereka yang menjadikan kita bertanya, kita bertanya banyak persoalan. Mengapakah orang sebegini kita biarkan menggunakan lambang PAS? Jadi akar umbi harus berfikir dan memikirkan tentang ke mana sebenarnya PAS ini nak mahu arahnya, ke mana mereka nak pergi. Arah dan haluan PAS ini harus dilihat dari sejak penubuhan dia. Jika penubuhan itu tidak dihormati, maka sesiapa segak yang menjadi pengasas PAS yang lepas, boleh dikatakan mereka ini tidak berguna. Mereka ini sudah tidak dihormati. Perjuangan mereka ini sudah tidak lagi tidak menjadi satu tonggak yang utama di dalam penubuhan PAS yang asal dulu. Perjuangan Dr. Fadil, perjuangan Asri, perjuangan Osman Abdullah, perjuangan Profesor Zulkifli, ini Burhanuddin Helmi, ini adalah perjuangan-perjuangan yang dulu menumbuhkan PAS jadi sudah tidak dipakai dan dipandang hina oleh yang kepimimpinannya ada. Jika itu berlaku, maka saya rasa PAS akan menjadi irrelevant, tidak signifikan dan akan hancur dalam masa hadapan. Saya nak mengajak supaya suara umat Islam di Malaysia ini menjadi satu. Menjadi satu berdepan dengan strategi yang sedang dirancang oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala khas di Malaysia ini. Tuan-tuan, selepas pilihan raya di Sarawak baru ini, untuk meraihkan kemenangan parti DAP lah contohnya di Sarawak, telah ada satu perhimpunan yang diadakan di sebuah tempat sebagai majlis kesyukuran. Di dalam perhimpunan tersebut, yang di dalam majlis kesyukuran tersebut, antara perkara yang menjadi slogan, antara perkara yang didoakan dalam majlis tersebut adalah doa supaya Malaysia menjadi sebuah negara Kristian.